Dah record tu? Dah ya? Dah kan? Okey, baik. Okey, so kita pergi kepada graf yang masih okey. Kita pergi kepada graf sementara menunggu yang lain-lain masuk. Kita ada graf tangent. So macam mana graf tangent yang asas? Okey. Macam mana bentuk graf tangent yang paling asas? Graf tangent. Iaitu ada paksi X, paksi Y, dia ada paksi X. Ini yang basic ya. X, paksi Y. Okey. So graf tangent ni mesti ada dipanggil apa? Garisan asymptote. Maksudnya ada garisan yang graf tidak berlaku pada garisan tersebut. Kat mana tak ada? Dia tak ada pada 90 darjah ataupun setengah pi. Kemudian dia juga tak ada pada 270. Graf tangent tidak boleh berlaku pada 90 darjah dan juga 270 darjah. Sebab kalau kita tekan kalkulator, tekan tangent 90, apa jadi? Apa jadi kalau tangent 90? Ataupun tangent setengah error. Dan juga tangent 270 pun sama kan? Betul tak? Betul. 270. Dia akan keluar make error. So sini pi. So di sini setengah pi. So yang ini akan jadi 3/2 pi. Biasanya saya akan label graf ini 4 kedudukan saja. Mula kosong depan. Empat titik sajalah. 2 pi iaitu 360 pi setengah pi. Cuba kamu tengok cara saya labelkan. Saya akan labelkan yang mana dahulu? 2 pi. Kemudian saya akan labelkan pi. Dan antara 0 dengan pi ada setengah pi. Dan antara pi dengan 2 pi ada 3/2 pi. Itu graf asas dia. Cara menanda. Titik-titik pada skala-skala pada paksi X. Okey, dia mesti bermula dari kosong, dia akan naik ke atas kan. Tetapi dia tidak menyentuh garisan, dia tidak akan pergi menyentuh, dia selalu jadi macam ni. Dia naik je. Itu graf dia. Dia mesti daripada 0 naik ke arah asyik tak jadi je. Dia okey, satu. Kemudian satu lagi dia mesti tarik daripada atas ni. Nampak tak? Nampak ke? Okey, betul tak? Ini graf asas dia, tangent. Di mana pada setengah pi iaitu pada 90 darjah tidak ada nilai grafnya, make error, dan pada 270 iaitu 3/2 pi juga tidak ada. Dia ada make error kat situ. Ya. Amira nak masuk. Alright. Okey dah. Okay, terima kasih. Okey, ini yang graf asas dia, graf untuk tangent. Graf untuk tangent. So daripada sini kita akan boleh buat tangent 2x, kita akan boleh buat tangent setengah x. Kemudian untuk graf tangent perkali tidak ada function. Perkali tidak ada function. Tetapi perkali, maksud saya, perkali positif tidak ada function. Tapi kalau perkali negatif ada function. Perkali negatif ada. Perkali positif tak ada function. Untuk graf tangent. Itu beza. Sebab nilai dia tak ada nilai maksimum. Dia just akan ada je nilai ke atas tu. Dia tak tertarikh nilai y dia. So tiada yang maksimum, tiada yang minimum untuk graf tangent. Tapi graf sinkos ada maksimum minimum. Sebab itu perkali dia tu yang kriteria pertama tu memainkan peranan. Alright. Kemudian contohlah katakan kita nak buat graf yang kedua iaitu graf ini basic ya, graf basic ni kena ingat ni.
Daripada sini akan pergi kepada menggunakan 5 yang saya bagi hari Isnin tu, boleh membentuk graf-graf yang lain. Contoh ya. Katakan, ini boleh ingat basic? Boleh? Boleh tak graf basic? Pada 90 Boleh. tak ada graf, pada 270 tak ada graf. Tapi label kan guna pi ya. Graf ni label guna pi. Saya tak galakkan gunakan label guna darjah. Sebab ada sebab dia. Kerana kita akan buat penyelesaian persamaan trigonometri menggunakan kaedah graf dan biasanya dia akan minta kita guna pi dalam radian ya. Penandaan sudut dalam radian. Okey. So katakan saya nak buat graf y sama dengan tangent 2x. Ada negatif lah. Negatif 2 tangent 2x. Ada main peranan tak 2 itu? Maksud saya 2 perkali tu. Ada peranan tak kepada graf ini? Ini. Ada peranan tak? Perkali. Saya cakap apa tadi? Tak ada kan? Sebab dia tak ada maksimum minimum. Tetapi negatif, perkali negatif tu ada. Negatif akan membalikkan graf tu ke arah bawah. Dan yang bawah akan pergi ke atas. Dia akan pantul pada paksi X. So di sini ada berapa kriteria yang terlibat? Cuba nyatakan. Yang pertama kita kena buat apa dulu? Tandaan sudut. Ya, yang kedua kali negatif. Perkali negatif yang kedua. So ada 2 saja kita kriteria yang perlu digunakan untuk graf ini. Pertama, gandaan sudut. Gandaan sudut kena buat pertama. Kena baru diikuti oleh perkali, dan kalau ada negatif pun perkali negatif. Okey? Tetapi kalau dia ada modulus, gandaan sudut pertama, kedua kena buat modulus. Kalau ada modulus. Kalau ada, so saya akan tunjukkanlah kalau saya akan bagi soalan, yang mana kita kena buat dahulu daripada 5 tu. So dia ada 2 sajalah, gandaan sudut dan juga perkali negatif. Okey, so gandaan sudut 2x. Apa maksud 2x? 2x maksudnya ada 2 kala ataupun 2 ayunan lengkap. So kita kena buat graf tu 2 ayunan lengkap. Okey. Grafnya basic ya, antara 0 hingga 2 pi ya. 0 hingga 2x ni, 2x ini 0 hingga 2 pi saja. So graf yang nak tu biasanya okey, dia akan bagi 0 hingga pi. Dia akan bagi macam tu. So x antara 0 hingga pi. So kalau 2x mestilah antara 0 hingga 2 pi. Alright? 0 hingga 2 pi. Kita darabkan dengan 2. Okay, ini graf dia. Kemudian langkah pertama kita kena buat 2 ayunan tu. So graf dia mesti mulai bawah. Okey, 1. Betul tak? Betul kan? 2. Sorry, 1 lagi, masih lagi 1. Kemudian dari ni dia ke bawah. Alright. Ini garisan asymptote dia. Ini berapa kala baru? Ini kala yang kita kena buat lagi sekali. Kita akan cuba buat graf yang lagi sekali, kala yang kedua. So naik ke atas balik. Okey, panjang. Sorry. Tak cukup panjang. Okey, kalau kena buat kala yang kedua. Tangent dia rumit sikit lah sebab dia graf dia bersambung-sambung. Dia tak bersambung, dia terputus dengan garisan asymptote. Ada nilai yang tidak tertakrir. Ada nilai graf yang tidak tertakrir. Okey, kala yang kedua. Okey. Okey, kala yang kedua. Okey, so kena buat garisan asymptote.
Sini 1. Betul kan? Betul kan? Lagi satu kat sini. Okey, kat hujung ni berapa nilai dia? Berapa nilai yang hujung? 2. Berapa nilai hujung? 2 pi. 2 pi. Dia mesti 2 pi. Di hujung tu 2 pi. Untuk 2 color. Dan di mana yang tengah-tengahnya? Sini kan? Pi. Betul tak? Betul? Okey, di antara pi hingga 0 hingga pi ni kat mana setengah pi? Right? Betul tak? Antara pi hingga 2 pi di mana tengah-tengah dia? Okey. So, lekat ke graf. Sudah lengkap, cuma kalau nak tanda asymptote, berapakah nilai asymptote ini? Kalau ditanda lah. Antara 0 hingga setengah, 1/4. Pi. Antara 1/2 hingga 1, 3/4 pi. Antara pi hingga 3/2 pi, 5/4 pi. Antara 3/2 hingga 2 pi, 7/4 pi. Okay? Tetapi basicnya yang mana basic dia? 2 pi, 0, tengahnya mesti ada pi. Kemudian antara pi hingga 0 mesti ada setengah pi. Ini yang basic dia. Dia mesti mula dengan 0, sudutnya, hujungnya 2 pi. Itu penting. And then antara 0 hingga 2 pi dia mesti ada apa? Pi. Betul tak? Betul ke? Kemudian antara 0 hingga pi, setengah pi. Antara pi hingga 2 pi, 3/2 pi. So yang lain tu tambah je lah. Asymptote tu antara 0 hingga setengah pi. So 0 hingga setengah pi iaitu 1/4. Iaitu setengah pi tu bagi lagi 2. Separuh. Ya, saya ambil separuh-separuh tau. Semua menggunakan konsep 1/2. Separuh daripada yang ukuran yang ada. Ini skala. So antara 0 hingga setengah pi, separuhnya 1/4 pi. Antara setengah pi hingga pi, separuhnya ialah 3/4 pi. So tambah bagi 2. Tambah bagi 2. So antara pi hingga 3/2 pi, so pi tambah 3/2 pi, kemudian bagi 2. So dapat 5/2 pi. 5/4 pi. Alright? Dapat tak idea dia? So berapa color kita kena buat untuk graf tangent 2x? 2 color. Ataupun 2 ayunan lengkap. Tetapi dia tidak ada nilai maksimum, minimum pada paksi Y. So paksi Y tak payah label. Memang tak ada nilai maksimum. Sebenarnya graf tu boleh pergi je ke atas. Tetapi dia tidak menyentuh garisan yang putus. Settle. Dapat tak? Yang pertama settle, gandaan sudut. Okey, yang kedua kita kena buat apa? Kali 2 tu ada main peranan tak 2 ni? 2 ada peranan tak kepada maksimum minimum? Ada tak ada? Tak ada. Yang ada ialah negatif. Negatif itu memainkan peranan menandakan graf itu akan jadi terbalik ke bawah. Kalau yang bahagian atas. So, yang atas tu akan pergi ke bawah graf. Yang ini akan pergi ke bawah. Alright. Yang atas tu akan pergi ke bawah. Kemudian yang bawah akan pergi ke atas. Alright. Kemudian yang atas, yang bawah naik ke atas. Yang atas akan turun bawah. Yang warna hitam, graf warna hitam. Biru tu bertukar menjadi hitam. Yang atas akan turun ke bawah sebab ada perkali negatif. Tapi angka perkali itu tidak ada peranan. Kerana dia tak ada maksimum ini. Yang bawah akan naik ke atas.
Nampak tak? Boleh ya? Graf tangent dia banyak kerana satu ayunan lengkap dia tu ada 3 komponen yang terpisah untuk satu ayunan lengkap ataupun untuk satu color. Alright. Kemudian yang biru tu kamu padamkan. So kita padamkan yang biru. Sebab yang biru telah dipantul ke bawah. Yang biru ni telah dipantul ke bawah, yang bawah naik atas. Yang biru ni sudah dipantulkan. Okey, yang biru ni kita padamkan. Okey, maka jadilah graf iaitu y sama dengan negatif 2 tangent 2x. Okey, negatif 2 tangent 2x. Ingat, gandaan dahulu yang kena buat. Gandaan first. Apa-apa misi yang gandaan dulu. And then barulah pergi kepada, kalau ada modulus, buat modulus. Kalau tak ada modulus, okey, terus kepada perkali. Okey. Yang ini yang kedua, kena perlu buat perkali negatif. Sebab ada 5 kriteria yang menjadi panduan kita untuk buat lakaran graf. Sin, cos dan juga tangent. Okey, ada masalah tak? Boleh ke? Jelas ke? Boleh ke? Tak nampak? Jelas. Kena ulang lagi. Jelas ya? So ingat color. Yang pertama color. Okey, kita pergi, saya nak buat graf modulus dah satu. Saya nak cuba buat graf modulus. Boleh tak saya skipkan ni? Naikkan ke atas. Kita nak tengok dulu. Tak apa, nota ni saya akan bagi dalam grup. Jangan risau. Nota saya akan bagi dalam grup. Cuma fahamkan dahulu. Okey. Kita akan cuba graf yang kedua, iaitu graf yang ada modulus. Graf yang ada modulus. Contoh grafnya katakan y sama dengan negatif. Sorry, tak nak negatif. Saya tak nak buat negatif kat depan. Saya nak buat cara lain. Okey. Y sama dengan 2 tambah, tak nak tambah, nak tolak. Saya nak tolak. Saya ada dulu. Tolak. Sudah dalam palang tiang tangent x. Okey. So graf ni saya adalah 0 hingga 2 pi. 0 hingga 2 pi. So x mesti antara 0 hingga 2 pi. Saya tak gunakan yang dalam darjah ya. Saya gunakan dalam bentuk radian, sudut dalam radian. Surat pi. Pi radian. Pi radian 2 pi ialah 360 darjah. 2 pi radian bersama dengan 360 darjah. Okey, kat sini. Berapakah kriteria yang kita nak gunakan? Berapa kriteria? Okey. Saya nak ubah lagi sikit lagi. Dekat x ni saya tak nak x. Saya nak 1/2x. 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 Okey. Alah, mesin blender pula bunyi, sorry. Kuat kat blender bunyinya? Kuat ke? Kuat cik. Kuat ya? Buat bilik saya paling hujung sebelah dapur. Bila ada orang memasak di dapur tu memang berbunyi lah. Alright. Okey, graf ni adalah 2 tolak modulus tangent 2x. Modulus tangent 1/2x. Okey, biasanya perkali ni kita akan letak di belakang supaya nampak lebih jelas. So tak perlu ubah dahulu. Letak perkali tersebut di bahagian belakang. So tambah 2. So berapa kita perlu tambahkan graf itu? 2 unit ke atas. Okey. Berapa kriteria yang terlibat dalam graf ni? Yang pertama, gandaan sudut. Apa gandaan sudut sekarang ni kita ada? Setengah x. Maknanya berapa kala yang kita kena buat kalau setengah x? Berapa kala? 1/2. Setengah x. Bukan 2x. Setengah x.
berapa kala kita kena buat? Berapa ayunan lengkap yang kita perlu buat? Setengah kala lah. Kalau X, satu kala. Kalau setengah X, setengah kala. Itu masuk setengah X. Setengah kala. Kalau 2X, 2 kala. X tu satu kala. So kalau setengah X, kita kena buat 1/2 ayunan lengkap ataupun kala. Kalau graf sin, kalau setengah X macam mana kalau graf sin? Kalau setengah X, graf sin. Sin dia mesti naik atas kan? Itulah setengah kala. Kalau graf sin. Kalau X, satu kala. Ini. Itu satu kala ya. Tetapi kita nak setengah kala. So kalau graf sin kalau setengah kala dia akan jadi macam mana? Setengah lah. So ada lengkung tu apa, ada bentuk N sajalah, tak ada bentuk U. Setengah kala. Nampak tak? Setengah kala. Bukan 1/2 ya, 1/2 kala, maknanya setengah saja. Separuh kala. So kalau graf tangent pun sama, kalau setengah kala tu macam mana? Setengah kala. Tengok. Kalau satu kala dia mesti ada atas, ada tengah, kemudian ada bawah. Itu kalau satu kala. So kalau setengah kala kamu buangkan separuh. Buangkan separuh. Sebab kita hanya ada setengah kala saja. Ataupun setengah ayunan lengkap. Ada 1/2 saja. Ayunan lengkap ataupun kala. Okey, itu pertama. Yang kedua, apa ciri yang kedua yang kita perlu buat selepas gandaan sudut? Apa yang kedua kita nak buat? Modulus. Itu yang kedua kena buat. Modulus kena buat dulu. Pekali tu last. Pekali negatif positif kemudian. Selepas gandaan dengan modulus. Sebab itu dalam belakang graf, dua ni yang kena buat dulu. Sebab dia akan kacau kalau tak buat dua ni dulu. So, gandaan sudut kena buat dahulu, kena buat modulus. Dan settle modulus, barulah kita buat apa yang ketiga. Pekali apa? Negatif. Itu yang ketiga. Dan akhir sekali, so ada 4 tu. Graf ini ada 4 kriteria yang kena buat. Yang keempat apa kena buat? Tambah atau tolak dengan sesuatu nombor ataupun pemalah. Itu yang keempat. Akhir sekali. Alright. So graf ni bagus kerana ada 4 kriteria yang kita kena buat. Biasanya ada 2. Yang tadi yang kita buat tadi, yang tangent yang pertama tadi ada berapa kriteria yang kita buat? 2 saja kan? Ada 2 saja. Gandaan sudut dengan pekali negatif. Tetapi yang ini dia ada pertama gandaan sudut ada sebab setengah X. Ayunan dia tinggal 1/2 saja. 1/2 ayunan tu akan jadi 2 pi. Dia terus jadi 2 pi. Okey, kemudian kedua modulus. Maksudnya yang bawah akan naik ke atas. Yang ketiga pekali negatif. Maknanya yang negatif, yang positif akan jadi negatif. Yang negatif itulah yang positif akan jadi negatif. Yang negatif dah tak ada dah sebab kita dah buat modulus. So dia akan terbalik pantul ke bawah. Dan akhir sekali kita gerakkan dia tambah 2 ke atas. 2 unit ke atas. Okey, so ada 4 kriteria yang kita kena buat untuk graf. Ada 4 je, banyak graf. So kita cuba buat. Okey, yang pertama buat dulu paksi Y. Kemudian buat paksi X. Yang panjang sikit nanti tak cukup kau. Okay. So paksi Y. Alright. So ada 4 kriteria yang terlibat untuk graf Y sama dengan 2 tolak tangent 1/2x. Okey. Untuk pertama setengah ayunan lengkap, gandaan sudut dulu kena buat. Okey, macam mana buat gandaan sudut? Okey. Dia mesti graf tangent mula pada 0 kan? Mula sini naik atas. Betul tak? And then dia akan ada garis putus-putus kat sini. Kemudian di
sini sampai sini. Yes. Itu setengah kala. Ini setengah kala. Kalau satu kala dia kena buat lagi naik ke atas, kemudian ada kena buat lagi bawah satu lagi. So dia ada 4 bahagian. Ni ada 2 je lah, satu atas satu bawah. Dah cukup setengah kala. Sebab tu kena ingat graf yang basic dia. Ini graf basic dia. Graf asas untuk tangent. Okey. Ini graf asas untuk tangent. Untuk yang standard, yang 0 hingga 2 pi. Tangent X. So, sampai sini dia jadi setengah kala. Betul atau tidak? Betul ke? Saya buat biru ni, sampai sini ni, yang biru ni, itu adalah setengah kala. Jadi kalau nak buat lagi setengah kala, kena naikkan ke atas, kemudian kena buat lagi yang bawah. So setengah kala kita sini sampai sini saja, itu setengah kala. Nampak tak? Separuh kan? Boleh ke? Separuh kala? Itu separuh kala untuk graf tangent. Kalau graf sin, dia bentuk N saja. Dia tak ada bawa ke bawah, tak ada. Sebab dia setengah saja. Boleh ya? So itu bentuk yang setengah kala. Alright. Okey, tak apa. Baik, macam ni. Nanti saya letak nota nanti dalam grup ya. So, setengah kala kita ialah, ini graf ni kita berhenti ya. Okey. Ini sama sini dah setengah kala lah. 1/2 kala saja. Maknanya di hujung tu berapa nilai yang hujung? Berapa nilai yang hujung ni? Berapa nilai sini? 2. Hujung tu 2 pi. Dia punya petua dia 0 hingga 2 pi. Di hujung sekali untuk graf setengah kala itu mesti 2 pi. Okey, di sini berapa nilai kat sini? Ini. Yang garisan putus-putus ni, berapa akan jadi? Separuh lah kan? Berapa ya? 5. Yes. So label 2 cukup lah. Tak payah label. Kalau nak label ini pun tak apa. Kalau nak label setengah pi kat sini kan nak label. Kalau tak nak label 2 pun dah cukup dah. Sebab biasanya dalam graf, dia mesti ada 3 pelabelan pada fasi X. Kita dah label 0, kita dah label pi, kita dah label 2 pi. So ada 3 pelabelan cukup lah. Tetapi biasanya saya akan pergi kepada setengah pi. Tapi tak ada mana pun setengah pi dengan 3/2 pi pun. Dia tak mencerminkan apa-apa. Betul tak? Betul ke? Sebab tu dalam skema dia nak 3 pelabelan titik. Mesti ada pada fasi X. 0, pi, 2 pi. Itu minimum lah. Minimum. Tetapi kalau pelabelan yang biasa, saya akan label 0, 2 pi, pi, setengah pi, 3/2 pi. Itu yang standard saya akan labelkan. Itu selamat. Memang betul-betul okey lah, graf yang betul-betul cantik. Okey, dah settle label. Okey, dah settle buat yang pertama, ayunan lengkap separuh. Kedua dia nak apa yang kedua? Kedua dia nak apa? Modulus kita kena buat dahulu. So apa maksud modulus? Graf tadi dia mesti pantulkan ke atas. Modulus maksudnya yang benda yang negatif akan jadi positif. Itu maksud modulus. Benda yang negatif akan bertukar menjadi positif. Benda yang dah positif kekal positif. Itu maksud modulus. Maknanya yang bawah saja akan naikkan ke atas. Yang ke atas kekal ke atas. So macam mana graf yang akan jadi? Okey, saya nak naik ke atas. Okay? Yang ni yang dah biru ni kekalkan biru. Dia tetap kekal ke atas untuk modulus. Modulus yang bawah ni akan naikkan ke atas. Okey? So kita buat apa lepas tu? Padam yang bawah ni. Padam yang bawah. Alright. So itu graf apabila kita dah buat modulus. Kita dah buat modulus. Kemudian kita kena buat apa lagi? Selepas kita buat modulus. Kali negatif.
Perkali negatif apa jadi? Kalau kita letak negatif kepada nilai yang dah positif. Graf tu akan pergi ke mana? Ke Okey, bawah. ke bawah. Dua-dua tu akan jadi negatif. Dua-dua tu akan jadi negatif. So yang pertama dah settle, yang kedua dah settle, kita nak buat yang ketiga. Perkali negatif. Maknanya perkali negatif diletak di depan modular, gerah yang dah positif tadi, elok-elok dah positif, dah kena turun kembali ke bawah kerana dia ada perkali negatif di depan modular situ. So kita turunkan ke bawah. Warna hijau. So yang atas ni pun kita turun ke bawah balik. Sebab itu dia kena buat langkah demi langkah. Alright. Cik hilang aja, dia selalu. Dia tak mau. Okay. Jadi ya. Okey, sekarang ni yang bila kita dah apply negatif, apa yang kena buat kepada graf ke atas tu? Padamlah. Betul? Ini graf apa ni? Graf negatif modulus tangent setengah X. Dah settle. Apa lagi yang kita kena buat yang last kali, yang keempat apa? Tambah apa yang keempat? Tambah 2. Ya, tambah 2. Apa maksud tambah 2? Graf tersebut akan bergerak 2 unit ke atas. Maknanya di sini kosong ni akan jadi berapa sekarang ni? Dia kena tambah 2. 2. So sini dah jadi 2 di sebenarnya. Ini dah, alamak saya dah buat 2. 2. Kosong ini dah bertukar menjadi 2. So di mana kosong sebenarnya? Kalau dah kosong dah menjadi 2. Di mana kedudukan kosong yang sebenarnya? Sini lah kan? Bawah dia. Betul atau tidak? Okey, kamu tak perlu anjakkan graf. Tukar dia punya paksi. Kalau graf beranjak ke atas 2 unit, itu bermaksud paksi X beranjak ke bawah sebanyak 2 unit. Itu maksud dia. So kita terbalikkan dia punya pergerakan paksi X dia. Okey? So kosong itu dah jadi tambah 2. So kosong tambah 2 dia akan jadi 2. Di sini dia akan jadi 2. Ini 2. Dah jadi 2. So di mana kosong? Bawah dia lah. So sinilah kedudukan kosong. So buatlah paksi X yang baru. Kosong kat sini. Okey, ini paksi X yang baru. Pada kedudukan alamak, silam. Okey. Paksi X yang baru. Kosong. So di atas itu dah jadi 2. So kita padamkan yang ni, paksi X ni kita padamkan. Okey. Okey, sebelum tu jangan lupa labelkan dahulu. So padamkan, pindahkan paksinya. Labeling paksi dia ni akan jadi setengah pi. Kat sini akan jadi pi. Di sini akan jadi 2 pi. So di sini akan jadi 3/2 pi. Sebenarnya graf ni kalau ada pi depan sekali akan jadi kosong. Nampak tak? So padamkan yang ni. So berapa nilai kat sini? Padamkan. Nanti terpadam dengan gerak-gerak nanti. Nampak ya? Okey, padamkan. Okey, padam sebab kita dah bila kita dah naikkan nilainya 2, gerahnya naik ke atas sebanyak 2 unit, bermakna itu paksi X-nya turun ke bawah 2 unit. Setara. Okey, kita guna konsep setara. Tak payahlah kita buat graf tu lagi sekali. Okey, kosong. Maknanya yang atas tu berapa nilai yang paling tinggi kat sini ni? 2 kan?
So nilai kat atas dah jadi 2. Asalnya 0, pasti X kat situ. Tetapi kita dah naikkan ke atas 2 unit. Itu setara dengan kita menurunkan paksi X 2 unit ke bawah. Setara. Graf tu beranjak ke atas sebanyak 2 unit. Asalnya tempat 2 tu kosong. Sebab kita dah tambah 2. Kita dah tambah 2. Kita dah tambah 2. Tambah 2. Ini graf tu beranjak ke atas sebanyak 2 unit. So graf ni ada berapa ciri yang kita buat graf ni? Ada 4 tau. Pertama, gandaan sudut. Gandaan sudut iaitu setengah ayunan lengkap sahaja dah jadi 2 par. Dah jadi 360 darjah. Ataupun setengah kala. Kemudian yang kedua, kita buat modulus. Dia kena ingat yang pertama, gandaan sudut, kedua modulus. Kalau ada. Kalau tak ada modulus, terus pergi kepada perkali. Okay? Kemudian yang paling akhir kena buat, mesti tambah tolak. Tambah tolak dengan nombor tu, mesti kena buat akhir sekali. Itu ketua dia. Yang pertama, gandaan sudut atau modulus. Gandaan sudut dulu. Lepas tu baru modulus. Jangan modulus dulu. Dia mesti buat gandaan sudut, kemudian baru modulus. And then, ketiga, perkali. Positif, negatif. Dan akhir sekali, tambah atau tolak. Tambah atau tu tolak dengan sesuatu nombor. Boleh ya? Boleh ke ni? Graf tangent? Boleh. Ya. So saya nak buat rumusan saja hari ni. Untuk bina graf, dia ada 5 kriteria saya tunjukkan itu hari. Yang pertama kita mesti buat apa? Gandaan sudut. Kalau 2x, hanya 2 kala, 2 ayunan lengkap. Kalau setengah x, setengah saja ayunan lengkap dia. Jangan buat satu ayunan lengkap. Buat setengah ayunan lengkap ataupun setengah kala. Yang kedua, mesti buat modulus. Susunan dipanggil apa dia? Susunan keutamaan kriteria. Kriteria saya. Saya ada 5 kriteria. Saya panggil kriteria lah. Okay. Nak panggil ciri pun boleh, terpulang kamu lah. Okay. Yang ketiga, kita buat perkali. Perkali. Positif dulu. Yang keempat, barulah perkali negatif. Kalau perkali, kena buat yang positif dulu. Kalau ada. Okey, perkali positif, kemudian diikuti oleh perkali negatif. Dan akhir sekali, kena buat apa yang akhir sekali? Tambah atau tolak dengan sesuatu itulah keutamaan yang paling akhir kita kena buat. So kalau kamu jumpa mana-mana kriteria nak buat ni, kena buat susunan ni. Jangan buat terbalik. Kalau buat terbalik, huru-hara nanti. Okay, jangan buat modulus dulu. Ini si gandaan sudut. Kemudian modulus. Kemudian barulah perkali positif. Kemudian barulah negatif. Positif dan negatif, positif dulu. Kalau ada. Okay, tengok mana-mana. Dan akhir sekali, tambah atau tolak dengan sesuatu nombor. Alright. Boleh kriteria dia? Susunan keutamaan kriteria dalam melakar graf sin, cos ataupun juga tangent. Cuma graf tangent tu dia lain sikit lah. Dia graf tangent ni dia macam lambat sikit nak settle. Sebab dia ada 4 komponen tu. Mana graf yang basic dia? Okey, ada 4 kan. Ini satu kala. Ini satu ayunan lengkap. Ini graf satu kala. Alright. Satu ayunan lengkap atau dipanggil juga kala. Alright, itu saja hari ini. Ada apa nak tanya saya tentang ujian ke apa ke? Okay, itu saja hari ini. Boleh ke? Boleh. Okay, kita stop dahulu dia punya recording dulu. Kita stop recording. Stop recording.